Alhamdulillah, kita mesti menang. Itu antara kata-kata yang sering kami berikan kepada anda kerana kita berjuang untuk menentang COVID-19. Dan Alhamdulillah, trend penurunan kes sudah pun kita lihat. Itulah yang dikatakan sebagai sinar di hujung terowong, yang mana ini menyaksikan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi, dalam 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan tidak lama lagi kita akan beralih kepada endemik, fasa endemik. Sehingga pada hari ini, proses pengajaran dan juga pembelajaran masih lagi dilakukan secara dalam talian, walaupun ada beberapa sekolah telah pun dibuka hanya untuk pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan, tetapi untuk pelajar yang tidak menghadapi peperiksaan masih lagi menggunakan cara pengajaran melalui dalam talian. Jadi untuk hari ini kita akan bercakap mengenai PDPR, tip penggunaan penjagaan dan juga keselamatan peranti. Macam mana kita nak berikan kepada anda tips-tips nak memilih telefon macam mana, nak memilih tablet macam mana, nak memilih komputer riba macam mana supaya kesihatan mata anak-anak terjamin dan juga anak-anak tidak bosan berhadapan dengan kamera sepanjang PDPR itu berlangsung. Jadi bersama dengan saya melalui talian Skype adalah Encik Muhammad Ashraf bin Muhammad Aswadi, pengarah urusan Magneto Studio, akan memberikan dan juga berkongsi kepada kita semua mengenai tips penjagaan dan juga keselamatan peranti semasa PDPR. Assalamualaikum Encik Ashraf. Encik Ashraf. Waalaikumsalam Ridwan. Selamat pagi Ridwan dan selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Jadi hari ini hari Jumaat, hari penghulu segala hari, kita ambil berkat sedikitlah. Hari ini saya rasa hari yang patutlah untuk kita bercerita mengenai apakah tips dan juga penjagaan keselamatan peranti kerana apa? Macam saya cakap tadi, hampir 2 tahun anak-anak telah pun mengalami proses PDPR ini secara dalam talian. Soalan pertama saya lah, kalau dikatakan sebagai peranti yang betul-betul optimum untuk anak-anak untuk menjalani PDPR, apakah spesifikasinya? Okey, terima kasih Ridwan daripada Angkasa Puri. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so sekarang ni bukan semua orang lah sangat perlukan peranti PDPR untuk PDPR. So, apa minimum spesifikasi yang saya nak tegaskan kat sini, yang saya nak kongsikan adalah 3 perkara asas je yang kita kena ambil tahu sebenarnya. Alright, yang pertama yang saya nak kongsikan adalah cakra storan, ataupun kita panggil hard disk. Okay, untuk cakra keras ni kita lebih prefer ataupun kita lebih memilih untuk pakai kepada SSD ataupun pemaju ke keadaan pepejal. 120 GB pun dah cukup dah untuk satu peranti seperti komputer riba. Okey, yang kedua adalah kita tengok pada RAM. Sebelum nak beli ataupun nak purchase untuk anak-anak ni, kita tengok pada 3 benda ni saja. Satu tadi yang saya cakap tadi adalah storan, kedua adalah RAM, ingatan capaian rawak, 4 gig adalah asas, ada cukup asas bagi seorang pelajar untuk PDPR. Yang nombor 3 adalah prosesor lah. Prosesor i5 ataupun i3 sudah memadai sebenarnya untuk seorang pelajar. Okey, Ridwan. So bagi saya tiga benda asal ni dah cukup untuk ibu bapa lah beli peranti untuk anak-anak mereka. Adakah ia terpakai untuk peranti, telefon dan juga sama juga spek ini untuk komputer riba? Komputer riba. Okey. Semua sama saja. Kalau kita tengok komputer riba ataupun komputer, bezanya hanya saiz dan sebagainya. So apa yang kita pentingkan adalah untuk kelancaran PDPR tersebut. So kita hanya pentingkan 3 je ataupun spesifikasi spek bagi satu-satu sebuah elektronik tu. Yang kita tengok adalah storan dia. Okey, storan dia biasanya orang akan lebih prefer untuk pakai yang teknologi baru, iaitu pemaju keadaan pepejal, iaitu SSD. Alright, yang kedua pula orang lebih prefer untuk memilih RAM, ingatan capaian rawak dia 4 GB pun dah cukup dah sebenarnya Ridwan, untuk seorang pelajar untuk PDPR. Okey, kalau untuk prosesor pula, sekarang ni telefon pun dah ada banyak makin advance prosesor dia. So kalau bagi komputer riba, banyakkan ibu bapa lebih memilih komputer riba untuk anak-anak ada PDPR. So bagi saya i3 sudah memadai bagi seorang pelajar sebenarnya. i5 pun boleh kalau ada bajet, dan i3 dah cukup memadai sebenarnya Ridwan. Dalam keadaan sekarang seolah-olah peranti ini, komputer riba ini, telefon ini merupakan satu perkara yang wajib untuk melalui proses pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi proses PDPR ini panjang sebenarnya. Satu mata pelajaran pun dah ambil masa 10 minit sehingga sejam. Jadi apakah tips untuk memanjangkan jangka hayat peranti ini supaya dia boleh
pakai dalam masa yang lama lah. Tak adalah beli 2-3 bulan rosak, beli 2-3 bulan lagi rosak. Apakah tipsnya untuk penjagaan dan juga memanjangkan hayat peranti ini? Okey. So, selepas dia kalau kita dah beli peranti, sesuatu gadget ataupun komputer riba ataupun peranti tersebut, pasti kita nak jaga dia punya penjagaan dia. Terutama sekali bateri. Untuk PDPR memang sangat panjang. Kadang-kadang kelas 2 jam, kadang-kadang bateri tak ada. So apa yang penting adalah jangan cas. Selalu orang kata jangan cas sepanjang masa. Ya, betul. Saya setuju. Tapi dengan teknologi sekarang, ada keupayaan memotongkan aliran tu, pengecasan tu, tapi demi untuk jangka hayat sesebuah bateri untuk peranti tu, kita elakkan cas peranti itu sepanjang masa. Walaupun kita dah ada teknologi yang baru untuk memotong pengairan pengecasan tersebut. Yang kedua pula yang boleh saya share adalah pastikan peranti keadaan kuasa dia ada dalam sekitar 40% hingga 80%. Jangan cas panjang masa, tapi make sure bateri tu ada dalam keadaan optimal. Kuasa dia dalam 40% ke 80%. So kalau dah kurang daripada 40%, boleh charge. Okay, alright. So yang selalulah yang ramai buat ni, dia tinggalkan peranti dia di dalam kereta, di dalam raga motosikal. Okay, sebenarnya peranti alat elektronik ni dia sangat sensitif dengan haba. So kalau nak tahan lama, nak tahan jangka masa panjang bateri dan sebagainya, elakkan daripada terdedah dengan haba yang panas. Okay, skrin pun akan malap kalau dah terdedah dengan panas. Ataupun kita tinggal dalam kereta dalam keadaan satu yang keadaan yang lama, kita biarkan komputer di dalam kereta, boleh juga sebabkan bateri kita cepat rosak lah. Okay. So hari sekali yang saya cuba sharekan adalah peranti kuasa tu, cubalah kita buat satu orang panggil calibration untuk menyegarkan bateri. Sebulan sekali make sure peranti kita habis langsung kuasa. Maksudnya kuasa tu dah kosong, kita akan recharge balik bagi penuh. Oh, maksudnya habis kosongkan bateri? Ya, kosongkan, habiskan bateri dan kita akan recharge balik. Ya. Recharge balik. Buat sebulan sekali, at least sebulan sekali sebaiknya, ataupun 3 bulan sekali kalau tak boleh. Tak kisahlah jenama apa pun. Jenama, ya, betul. Jenama level kayangan ke biasa-biasa pun boleh. Tak kisah. Tapi itu konsep bateri sekarang untuk menyegarkan bateri, ataupun dalam bahasa Englishnya adalah recalibrate balik. Kita nak recalibrate balik bateri, kita kosongkan kuasa, baru kita charge balik. At least 3 bulan ataupun 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Okey. Soalan seterusnya, bila kita berhadapan dengan skrin telefon, jadi cahaya itu boleh merosakkan mata. Itu semua kita tahu. Jadi macam mana untuk kurangkan impak kesan cahaya tablet ataupun peranti tersebut kepada mata, khususnya kepada anak-anak? Okey, alright. Untuk peranti lah, biasanya dia orang akan berhadapan dengan komputer yang sangat lama. So saya sarankan pencahayaan yang pertama. Pencahayaan. Kita sayang mata untuk anak-anak kita. So macam nak berhadapan dengan peranti ni, so make sure pencahayaan kena cukup lah. First basic adalah pencahayaan. Yang kedua adalah komputer ni dia ada kontras dia ada keterangan dia, brightness dia tersendiri yang kita boleh adjustkan. Elakkan dengan keterangan yang sangat terang. So daripada pencahayaan juga sangat sesuai. Dia tak boleh terlalu terang sangat, Ridwan. Kalau terang sangat pun tak elok juga. Macam contoh duduk sebelah tingkap ataupun duduk sebelah matahari, faham tak? Mata kita akan lebih fokus kepada sesuatu peranti tersebut. So saya sarankan adalah kita ubah suai pencahayaan tu yang penting. Pencahayaan, so biasanya duduk dalam bilik dengan lampu yang separuh malap. Maksudnya separuh malap, dan kontrolkan, laraskan keterangan dan kontras cahaya untuk setiap peranti tu dia boleh ubah, laraskan. Jangan terlalu terang, jangan terlalu malap. So untuk penjagaan mata tu dia lebih. Tapi untuk peranti sekarang saya rasa dia ada true tone, ataupun dia ada banyak yang teknologi baru yang untuk memelihara mata lah. Kan? Sebab fenomena ni biasa, Ridwan. Sebab biasa kalau kita dah berhadapan lama dengan komputer, dia akan jadi dry eyes. Betul. Mata kita akan kering. Mata kita akan kering. So ada yang orang beli artificial tears untuk make sure mata tu lebih berair depan komputer. Tapi macam saya kongsikan adalah pencahayaan, dan kita boleh laraskan keterangan ataupun kontras bagi setiap peranti tersebut. Okey, kelipkan mata pun penting juga, Ridwan. Apa? Panjang kelipkan mata. Oh, kelipkan mata. Ya, betul. Selalunya kalau kita bekerja di pejabat ataupun pelajar PDPR, dia bila dia berhadapan dengan peranti ataupun gadget, dia susah. Dia akan
mata dia akan straight tengok peranti tanpa kelipkan mata. Sebenarnya kelipkan mata dan rehat setiap 20 minit ataupun 30 minit dapat rest lah. Kadang-kadang kita fokus anak kita belajar, okay. Tapi kita tak tengok dia punya keadaan dia. Itu semua tips yang sangat berguna daripada Encik Ashraf. Mungkin Encik Ashraf kata-kata akhir seminit 2 minit untuk beri tips kepada ibu bapa untuk membeli peranti yang betul kepada anak-anak untuk kita berhadapan dengan PDPR. Okey. Alright. Sebenarnya macam saya kongsikan untuk ibu bapa yang nak beli, masih ada lagi yang perlukan PDPR, saya elakkan untuk beli peranti-peranti. Kadang-kadang banyak sangat sekarang yang ambil kesempatan untuk jual peranti-peranti yang terpakai, yang baru. Elakkan kalau kita tengok harga tu dah tak masuk akal ataupun harga dia sangat murah daripada pasaran, saya elakkan supaya mungkin ada kecacatan. Sebab saya dalam industri baik pulih komputer ataupun peranti tersebut pun, saya dapati ramai yang beli murah dan akhirnya sekali dapat tahu kata ada masalah lain pada peranti tersebut. Alright, tengok pada keperluan juga kepada keperluan pelajar. Saya dah cakap untuk i3 dan ingatan capaian rawak RAM 4GB pun sudah cukup, 4GB pun dah cukup. Okey, yang penting pakai storan pemaju pepejar tu, SSD tu at least 120GB. Alright, tak kisah beli peranti terpakai ataupun baru, ikut pada bajet, make sure penjual tu adalah ada rekod lah ulasan pembeli dan sebagainya lah. Itu sebaiknya lah, dan pasti ada jaminan dia. Penjual pun kena ada integriti lah kan? Penjual kena ada integriti untuk memberikan maklumat yang tepat lah kepada ibu bapa, terutamanya ia melibatkan kesihatan dan juga pendidikan anak-anak kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Ashraf Muhammad Aswadi, pengarah urusan Magneto Studio, berkongsi kepada kita mengenai tips penjagaan dan juga keselamatan peranti sepanjang PDPR. Selepas ini kita akan